tuan hormat dan salam sejahtera. Berita pagi anda bersama saya, Laurendra Fiona, penerbaikan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di 6 negeri bagi tempoh 14 hari bermula tengah malam ini hingga 26 Januari 2021. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, perintah ini melibatkan 3 peringkat pelaksanaan. 6 negeri terlibat PKP adalah Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor serta Sabah. Manakala 6 negeri yang terlibat PKPB pula ialah Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Sementara 2 lagi negeri iaitu Perlis dan Sarawak terlibat pelaksanaan PKPP. Pergerakan rentas negeri tidak dibenarkan di seluruh negara, manakala bagi kawasan PKP, pergerakan rentas daerah juga tidak dibenarkan. Sementara itu, pelajar dan calon peperiksaan utama bagi negeri yang terlibat pelaksanaan PKP dibenarkan hadir ke sekolah. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, peperiksaan utama itu termasuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM bagi sesi 2020 dan 2021. Walaupun terdapat sekatan pergerakan yang ketat, khususnya di negeri-negeri dikenakan PKP, pengecualian diberikan pada pelajar dan calon peperiksaan utama, termasuk peperiksaan SPM untuk sesi 2020 dan 2021. Mereka ini dibenarkan hadir ke sekolah dengan SOP yang ketat. Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan nanti memperincikan SOP ini. Pada masa yang sama, Perdana Menteri turut memaklumkan bagi aktiviti keagamaan hanya ahli jawatankuasa masjid atau rumah ibadat dibenarkan hadir di negeri PKP dengan jumlah maksimum 5 orang. Bagi negeri yang dikenakan PKPP dan PKPB, aktiviti keagamaan masih dibenarkan dengan bilangan kehadiran minimum yang ditetapkan di dalam SOP. Pihak berkuasa agama negeri disaran untuk memberi penetapan yang bersesuaian dalam menetapkan jumlah kehadiran yang dibenarkan. Susulan Perutusan Perdana Menteri, pengoperasian institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM adalah tertakluk kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan. KPM dalam kenyataannya berkata sesi bersemuka hanya melibatkan pelajar yang menduduki peperiksaan utama iaitu SPM, SVM, SKM, STPM, STAM dan DVM serta peperiksaan antarabangsa setara di kawasan PKP. Di kawasan PKPB dan PKPP pula, operasi Institut Pendidikan KPM dan institusi pendidikan swasta berdaftar dengan KPM adalah berdasarkan takwim institusi masing-masing. Bagi pelajar tingkatan 1 hingga 4, mereka akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid. Manakala calon tingkatan 1 kemasukan sekolah khusus yang berdaftar akan mengikuti pentaksiran antara 20 hingga 29 Januari 2021. Mengulas lanjut, pelajar kolej matrikulasi yang telah berada di kolej perlu kekal di kolej masing-masing untuk terus mengikuti pembelajaran secara hybrid. Bagi pelajar Institut Pendidikan Guru IPG pula, pengajaran dan pembelajaran bagi semua program pengajian akan dilaksana secara dalam talian mulai 17 Januari 2021. Kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 di Malaysia akan bermula pada 21 Januari ini di 9 hospital Kementerian Kesihatan KKM di bawah kelolaan Pusat Kajian Klinikal CRC masing-masing. Menurut Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, kajian klinikal yang pertama dilakukan di negara ini dijangka membabitkan seramai 3,000 sukarelawan. Malaysia bakal menjadi negara pertama di luar negara China untuk kajian calon vaksin inactivated COVID-19 vaksin buatan Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences China, APSCAM ini. Kesemua keperluan regulatory termasuk kelulusan etika
daripada Medical Review and Ethics Committee MREC, dan akhir sekali Clinical Trial Import License CTIL daripada NPRA telah diperolehi pada 8 Januari 2021. Tambah Perdana Menteri, sebagai persediaan awal bagi memastikan pengagihan vaksin COVID-19 kepada rakyat berjalan lancar apabila bekalan diperolehi, KKM telah membangunkan pelan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terdahulu, Malaysia dijangka akan menerima bekalan vaksin Pfizer untuk fasa pertama pada hujung Februari nanti. Dalam perkembangan lain, semua Menteri Kabinet telah diarah untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Langkah pencegahan susulan 2 Menteri Kabinet disahkan positif virus berkenaan. Ya, kita dalam menilai risiko, kita ada di dalam ujian RT-PCR kita ada CT value circle time value tu yang boleh kita tentukan hari atau masa sebelum mereka infectious. Jadi macam kes kabinet member, kita memang minta supaya ahli jemaah menteri membuat swab. Itu ialah untuk langkah pencegahan dan pengawalan Dan penilaian risiko akan dibuat oleh PKD Putrajaya dan dia akan mengeluarkan garis panduan sama ada jemaah menteri terlibat untuk dibuat langkah susulan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Mohamad Harun dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad disahkan positif COVID-19. Mereka dilapor telah menghadiri beberapa mesyuarat termasuk di peringkat parti politik dan kabinet. Kes baharu COVID-19 terus kekal 4 digit dengan merekodkan 2,232 kes, manakala kes sembuh semalam pula mencatatkan 1,006 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 2 daerah di Kelantan dan Sabah ditamatkan semalam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya memaklumkan ia melibatkan Madrasah Darul Naim di Kota Baru dan Kampung Pangitan serta Kampung Marikan di Ranau. PKPD di Madrasah Darul Naim ditamatkan seperti dijadualkan berikutan baki kes aktif di lokaliti tersebut menunjukkan tren penurunan dan terkawal selain tiada lagi sampel yang menunggu keputusan. Begitu juga di Kampung Pangitan serta Kampung Marikan. Baki kes aktif di kawasan tersebut turut menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Dalam pada itu, PKPD di Pusat Koreksional Kamunting Kemta dan Kuartus Kaki Tangan di Taiping Perak akan ditamatkan hari ini seperti dijadualkan. Bagaimanapun, bagi blok penempatan OKT di Pusat Transit Penerimaan PTP melibatkan blok Gemilang, Jaya dan Abadi PKRC dilanjutkan bermula esok hingga 26 Januari. Baik, ini perkembangan banjir di Pahang. Jumlah penduduk terjejas terus menurun. Terkini 20,808 orang daripada 5,705 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di 207 pusat pemindahan sementara PPS membabitkan 9 daerah. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Temerloh, masih merekodkan jumlah penduduk terjejas paling ramai dipindahkan dengan 11,039 orang daripada 2,988 keluarga. Mereka kini berlindung di 75 PPS.
Di Kelantan, keadaan banjir di negeri itu beransur baik dengan jumlah penduduk yang dibenarkan pulang semakin bertambah. Setakat tengah malam tadi, hanya 369 penduduk terjejas banjir daripada 119 keluarga masih berada di 7 PPS. Dijangkakan lebih ramai penduduk terjejas akan dibenarkan pulang sekiranya cuaca baik esok. Sementara itu, paras air Sungai Golok di Rantau Panjang masih melepasi paras bahaya namun semakin menunjukkan tren menurun. Masih bersama Berita Pagi. Lebih 100,000 pekerja warga asing telah menjalani ujian saringan COVID-19 di seluruh negara sejak 1 Disember lalu. Menurut Ketua Eksekutif Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, bagi memastikan penguatkuasaan saringan, pihaknya melaksanakan pemantauan di zon merah seluruh negara. Tegasnya, hampir 600 klinik telah dilantik di negeri-negeri zon merah bagi tujuan saringan tersebut. Ini dan pada hari ini, pasukan penguatkuasaan daripada Perkeso, Jabatan Tenaga Kerja dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan telah join enforcement activity di kawasan-kawasan yang bersasar bermula pada hari ini. Jadi bagi majikan yang masih belum lagi menyaring pekerja asing ini, mereka diminta untuk tampil dan membuat saringan ini kerana kita perlu kenal pasti mereka-mereka yang bergejala, yang mempunyai kes positif untuk kita melaksanakan proses-proses pencegahan ini. Ya. Datuk Seri Dr. Muhammad Azman ditemui media ketika menyampaikan bantuan banjir program tanggungjawab sosial korporat Perkeso di Kampung Gali Hilir, Raub Pahang. Bulan lepas, kerajaan mewajibkan semua majikan melaksanakan ujian saringan COVID-19 ke atas pekerja asing yang berkuat kuasa 1 Januari 2021. Tiada tolak ansur terhadap syarikat yang didapati melanggar syarat pengimportan daging sejuk beku. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak membatalkan permit import AP syarikat terlibat. Malah beliau tidak akan berkompromi sekiranya mendapati ada dalam kalangan warga kementerian itu sendiri yang terbabit dalam isu berkenaan. Ini saya tidak melindungi mana-mana warga MAFI yang terlibat, tetapi kita inginkan agar satu siasatan secara mendalam bagi menangani isu ini secara dekat agar masalah ini dapat kita rongkaikan. Setakat ini pihaknya masih belum membatalkan sebarang AP syarikat terbabit. Namun, beliau berharap siasatan secara menyeluruh dapat diteruskan supaya kes itu dapat diselesaikan segera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat tahun baru kementeriannya di Putrajaya. Jangan hidupkan enjin kenderaan yang tenggelam selepas beberapa hari akibat banjir. Demikian pesanan penasihat teknikal automotif DIMB Consultant Datuk Muhammad Dalib bagi mengelakkan kerosakan kereta yang lebih teruk. Kalau boleh, kita ramai-ramai selamatkan kereta itu dengan cara tidak menghidupkan enjin. Kerana kereta yang telah tenggelam, dia benda air dikuatiri. Nombor 1, air tadi dah masuk ke dalam exhaust. Kedua, air ni tadi dah penuh di dalam dia panggilkan penapis angin. Kerana penapis angin itu sebenarnya dia menapis angin yang bersih. Tetapi sekarang ni telah diisi dengan air. Jadi kalau kita start enjin, yang pertama sekali dia sedut adalah angin. Tetapi dia tidak sedut angin, dia sedut air.
Tambah beliau, perkara lain yang perlu dititik beratkan adalah keadaan minyak gear dalam keadaan selamat. Pemilik kenderaan harus menggantikan minyak gear dan enjin bagi memastikan kelancaran enjin kenderaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu bicara pengguna di Angkasa Puri. Jumlah nilai jualan sektor pembuatan negara berkembang 2.1% tahun ke tahun kepada RM119.9 bilion pada November 2020. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam satu nyataan memaklumkan peningkatan tersebut dipacu terutamanya oleh produk kelengkapan pengangkutan dan pembuatan lain serta peralatan elektrik dan elektronik. Selain itu, produk makanan, minuman dan tembakau turut menyumbang kepada pertumbuhan nilai jualan berkenaan. Bagaimanapun, bilangan pekerja sektor pembuatan pada November tahun lalu berkurangan kepada 2.2 juta berbanding 2.25 juta orang untuk tempoh sama 2019. Manakala jumlah gaji dan upah yang dibayar berjumlah RM7.19 bilion, susut 1.3% bersamaan RM91.8 juta berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Sementara itu, indeks pengeluaran perindustrian IPP susut 2.2% bagi tempoh sama berbanding November 2019. Ini berikutan penurunan prestasi sektor pelombongan yang mencatatkan penyusutan 15.4% dan elektrik 2.5%. Pengeluaran minyak sawit mentah MSM pada tahun 2021 diunjurkan sebanyak 19.70 juta tan berbanding 19.14 juta tan pada tahun lalu. Ia berikutan jangkaan pengembangan kawasan tanaman sawit matang serta kesan cuaca kering yang mempengaruhi pengeluaran buah tandan segar dan seterusnya pengeluaran MSM. Menurut Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, pelaksanaan skim pensijilan minyak sawit mampan MSPO secara mandatori meningkatkan pengeluaran minyak sawit mampan dan menyumbang peningkatan daya saing industri itu di peringkat global. Tahun 2021, Kementerian optimis dan yakin bahawa prestasi perdagangan minyak sawit akan lebih baik berikutan dengan ramalan positif ekonomi negara selain produktiviti yang dijangka makin meningkat berikutan amalan pertanian baik yang menjadi asas kepada pensijilan MSPO. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan tinjauan dan semakan RNO Ekonomi Minyak Sawit 2021 di Bangi. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan pelantikan Muhammad Damsyal Awang Damit sebagai pengarah eksekutif pelaburan baharu berkod kuasa semalam. TH menerusi satu kenyataan memaklumkan Muhammad Damsyal sebelum ini merupakan Ketua Pegawai Pelaburan TH dan berpengalaman lebih 27 tahun dalam industri pelaburan tempatan dan luar negara. Pengurusan kanan TH yakin kepakaran beliau dalam aspek pelaburan dapat membantu pengurus dana haji itu menghadapi persekitaran ekonomi yang mencabar kesan daripada COVID-19. TH juga sedang menumpukan usaha untuk melahirkan lebih ramai bakat pengurusan profesional selaras matlamatnya untuk menjadi sebuah institusi Islam yang dihormati berdasarkan pencapaian dan tadbir urus. Kru pesawat penumpang Sriwijaya Air yang terhempas di Laut Jawa Sabtu lalu tidak mengatakan bahawa mereka berdepan masalah atau sebarang isu teknikal. Pesawat itu terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta kira-kira 2.36 minit petang, hanya beberapa minit selepas berlepas. Menurut penyiasat Jawatankuasa Keselamatan Pengangkutan Nasional Nur Cahaya Utomo, rakaman perbualan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara hanya menunjukkan pertukaran perjalanan
perjalanan rutin. Tiada komunikasi dirakam ketika pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 itu mula terjunam pada ketinggian 1,000 kaki di 10,000 kaki di udara ke Laut Jawa. Dan tegas Nur Cahyo, tidak ada percakapan meragukan dan perbualan berlangsung seperti kebiasaan. Katanya data awal menunjukkan bahawa kemungkinan besar keadaan pesawat itu masih sempurna ketika menghentam permukaan laut. Bagaimanapun, tegas Nur Cahyo, punca utama pesawat terhempas setakat hari ini masih belum diketahui. 13 tentera Nigeria terbunuh dalam serangan militan daripada kumpulan ISWAP di timur laut negara. Senjata api dan bom tangan meledak konvoi tentera di kampung Gaza, Ghana. Menurut seorang pegawai tentera, beberapa anggota lain turut cedera dan ketika kejadian, konvoi berkenaan menuju ke pangkalan di Buniyadi, 20 km dari Damaturu. Ia disifatkan sebagai pertempuran yang sengit selain beberapa pengganas juga terkorban dalam insiden berkenaan. Kumpulan ISWAP membuat serangan bertubi-tubi di rantau Buniyadi dengan anggota tentera dan pengembara menjadi sasaran keganasan yang meluas sehingga ke negeri Borno. Sejak 2009, serangan militan di timur laut Nigeria menumpukan Borno di mana kumpulan Boko Haram turut aktif. Sekurang-kurangnya 36,000 mangsa dalam konflik berkenaan sekaligus mengakibatkan 2 juta penduduk terpaksa berpindah randa sejak 2009. 10 saintis dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO akan ke China bermula Khamis ini untuk menjalankan siasatan dan menentukan sama ada virus COVID-19 memang berasal dari China. Bagaimanapun, ia hanya berlaku selepas setahun wabak menular tatkala tuduhan bahawa Beijing cuba menggagalkan siasatan. Tanpa memberi perincian penuh, Kenyataan Suruhanjaya Nasional menyebut pasukan WHO itu akan menjalankan kajian bersama saintis China mengenai asal-usul virus COVID-19. Semalam, Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyuarakan kekecewaannya terhadap China yang dikatakan tidak membenarkan pasukan pakar ke negara itu untuk menjalankan siasatan di lokasi. Beijing dilihat cuba mengurangkan tekanan dengan jurucakap Menteri Luar Hua Chunying menyifatkannya sebagai salah faham. Kesemua pakar asing itu perlu menjalani kuarantin 2 minggu sebaik tiba di China sebelum melakukan kajian bermula di Wuhan, bandar pertama kes pandemik dilaporkan pada akhir 2019. Ketika ini di wilayah utara China, Hebei masih bergelut membendung penularan COVID-19. Pihak berkuasa wilayah itu bergegas menjalankan ujian terhadap penduduk di beberapa bandar selepas 200 kes positif dilaporkan di Xinjiang beberapa minggu lalu. Hari ini kes di wilayah itu dilaporkan meningkat 2 kali ganda. 7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Baik, susulan pengumuman pelaksanaan PKP, ini bermakna 2 kejohanan yang dijadual berlangsung bulan ini, iaitu TNB Liga Hoki Malaysia dan kejohanan Malaysia Superbike MSBK antara yang berdepan risiko terjejas. 2 kejohanan berkenaan akan berlangsung di kawasan yang terlibat dengan pelaksanaan PKP bermula 13 Januari ini. Dalam pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam memaklumkan aktiviti sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan ramai
seperti kenduri kahwin, persidangan, perayaan keagamaan termasuk Taipusam, Tahun Baru Cina, mesyuarat, seminar khusus dan sukan berkumpulan adalah tidak dibenarkan sama sekali. Saingan TNB Liga Hoki Malaysia bagi lelaki dijadual bermula pada 14 Januari hingga 20 Februari, manakala bagi wanita dijadual bermula 20 Januari sehingga 20 Februari. Manakala bagi saingan MSBK pusingan kedua dijadual berlangsung 3 hari bermula 20 hingga 22 Januari. Baik, ini pula berita gembira buat sukan berbasikal. Jelajah berbasikal wanita pertama di Malaysia, Li Tour di Femina LTDF, bakal kembali dalam kalender sukan negara selepas ditangguh sejak 2019. Kejohanan anjuran Cyclist Task Sports dan Berhad dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dijadual berlangsung pada 7 hingga 12 September 2021. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Cyclist Task Sports dan Berhad Syahiruddin Seni, perlumbaan 6 peringkat berstatus UCI 2.1 itu bakal berlangsung dalam keadaan norma baharu susulan penularan wabak COVID-19 jika mendapat kelulusan kerajaan Malaysia. We hope at that time COVID semua dah hilang dengan ada vaksin ni semua kan. Hopefully COVID semua dah okey lah. Pasal PKBM pun dah cakap mungkin Femina akan berjalan lah. So sekarang ni kerja semua sedang berjalan. Kita berjalan macam biasa. Cuma sekarang ni ada rule every week. Boleh cakap UCI akan email lah new rule and regulation pasal COVID ni. So banyak penambahan lah dia punya regulation dia. Contohnya buat masa sekarang rider yang sampai perlu datang awal 2 minggu untuk dia quarantine sebelum race, dan organizer kena sediakan penginapan dan masa penginap tu dibolehkan training. Perlumbaan LTDF 2021 bakal melibatkan kayuhan keseluruhan sejauh 718 km bermula di Johor dan berakhir di Kangar. Baik, saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19 dan bagi anda yang berada di kawasan terjejas banjir sentiasa berwaspada dengan tidak menghampiri kawasan berisiko. Saya Larendra Fiona Benetbaikan. Salam hormat, kita jumpa lagi.